Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berbahagia barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya. Serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang melalui alam maya yang kian berkembang pesat. Berdirinya kami di sini walaupun jarak yang memisahkan, namun semangat dan rasa bangsa yang tetap menyatukan kita adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. kesopanan dan kesusilaan. Begitulah lafaz yang sering berbunyi acap kali adanya perhimpunan di sekolah. Lafaz rukun negara yang diterapkan ke dalam setiap jiwa rakyat Malaysia untuk memupuk semangat kenegaraan dalam diri. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya Peta berkata-kata. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk mewujudkan semula perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan negara Malaysia. Justru itu, setiap prinsip rukun negara sepatutnya dijiwai dalam setiap sanubari kita dan bukan sekadar lawangan, bukan sekadar ikrar. Persoalannya di sini, apakah rukun negara masih relevan dalam membantu mencapai kestabilan rakyat Malaysia? Sidang penonton yang penuh santun, wacana saya yang pertama adalah berdasarkan prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita telah mengamalkan sistem raja sejak zaman Perseratan Melayu dengan wujudnya zaman Kesultanan Parameswara sehinggalah hari ini. Di negara kita, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong YDPA adalah ketua negara. Perkara 44 pula menyebut bahawa YDPA adalah sebahagian daripada komponen yang membentuk parlimen di negara ini. Justru, prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Sebagaimana diketahui umum, negara kita telah dilanda wabak COVID-19 dan hal ini sedikit sebanyak telah menjejaskan banyak perkara termasuklah aktiviti sosial dan kemasyarakatan rakyat Malaysia. Jika rakyat tidak patuh kepada arahan dan cadangan dikeluarkan oleh negara, maka kemungkinan besar kita tidak dapat memenangi peperangan dengan virus sekecil kuman ini. Begitulah yang ditekankan dalam prinsip kedua iaitu untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyatnya. Justru itu, institusi raja tidak boleh dicemari, dipelekeh atau dihina serta ia tidak wajar dipolitikkan sama sekali. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sidang penonton yang saya kasihi, wacana kedua juga yang terakhir ingin saya bawa kalian kepada prinsip negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan merasuk ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti disebut dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf sama di sisi undang-undang. Justru itu, perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara. Perlembagaan negara sangat penting untuk dipatuhi dan diikuti oleh segenap lapisan di negara ini bagi mengekalkan perpaduan yang telah lama terpasang erat.
Pelbagai aspek yang terkandung dalam perlembagaan negara bukanlah sekadar tulisan di helaian kertas, namun merupakan satu tonggak kesatuan rakyat Malaysia. Para pendengar sekalian, setelah dua hujah yang dibentangkan tentang pentingnya rukun negara kepada perpaduan rakyat Malaysia, maka dapatlah dirumuskan bahawa rukun negara yang terbina sejak dekad lalu tidak boleh dipandang enteng. Hal ini bagi memastikan kesejahteraan dan kestabilan negara Malaysia sentiasa berada pada tahap terbaik dan optimum mengatasi negara-negara lain. Ingat sahabat, jika bukan kita rakyat Malaysia yang mendukung dan mengamalkan setiap prinsip rukun negara ini, maka pada siapa ingin kita harapkan lagi? Mari kita hayati aspirasi yang terkandung dalam rukun tersebut secara mendalam dan bukan setakat berligar pada prinsipnya sahaja. Sebelum diri mengundur pergi, supaya jadi disusul mohon maaf sekiranya ada terkesah bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Ala-ala menyulut perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Ala-ala rukun negara dijulang, biar kekal sepanjang zaman. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.